tunduk pada alam selama belum mengenal. Maksudnya dia menyembah lah sembahan-sembahan dalam bentuk ya, benda-benda maujud di atas muka bumi ini, sebab pada sangkaan dia bahawa inilah kuasa yang dapat membantu dia menguruskan kehidupan, sebab dia belum mengenal Tuhan ya. Dan lihat pada hikmah ini, anta ma'al akwani ma lam tashhadil mukawwina fa idza syahidtahu kanatil akwanu ma'aka. Maksudnya engkau tetap terikat dengan alam benda selama engkau belum melihat yang mencipta alam. Tetapi bila engkau telah melihat pencipta alam, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Keterangannya, selama masih ada hajat keperluan kepada alam benda, maka engkau tetap menjadi budak hamba kebendaan. Tetapi bila engkau telah sedar bahawa benda ini tidak bergerak sendiri, bahkan tergantung pada penciptanya, maka ketika engkau sedar yang demikian, engkau tidak berhajat lagi kepada alam benda dan merasa kaya, cukup dengan pencipta alam benda, sehingga benda itu pun tunduk kepadamu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala penciptanya. Asyibli berkata, tidak pernah tergerak di dalam hati orang yang mengenal kepada Allah pencipta alam ini sesuatu dari hal alam benda, yakni seorang yang benar-benar telah mengenal Allah sama sekali tidak merasa perlu kepada kebendaan. Ini yang pertamanya, iaitu manusia ini ya, dia ni tunduk dan kepada alam benda ini kan? Seperti mana amalan orang-orang jahiliah yang menyembah berhala ya, menyembah berhala, kemudian yang menyembah alam ni lah, dia tengok bulan, tengok matahari tak. Makanya sebab apa? Pada dia menganggap bahawa itulah Tuhannya ya. Seperti mana juga kisah Nabi Ibrahim AS, yang mana Nabi Ibrahim ini ya, ketika mencari Tuhannya itu, maka Allah Ta'ala nukilkan ya, kisahnya itu lah kan, dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga yang ke-80 ya, seperti mana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami, yakni Allah SWT yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk waliyakuna minal muqinin ya, dan agar dia termasuk dalam orang-orang yang yakin. Yang itu orang yang meyakini bahawanya tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan lain melainkan Allah SWT ya. Falamma jana alaihi al-laila ra'a al-kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika mana malam datang menjadi gelap, maka dia yang Nabi Ibrahim alaihissalam ni melihat ya, sebuah bintang. Dia nampak bintang di langit, maka kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, inilah Tuhanku ya. Maka ketika bintang itu terbenam, ditutupi oleh awan, maka dia berkata ya, falam qala la uhibul afilin, aku tak suka pada ya, benda yang terbenamnya hilang kan. Sebab tu orang-orang etis ataupun orang-orang yang mana mereka mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim ni dulu ni dia sembah pada bintang. Kita pun faham macam tu. Sebenarnya Nabi Ibrahim bukan dia sembah, dia tak sembah. Dia kata, hadza rabbi, dia kata ini Tuhan aku. Ya, dia kata bukan dia sembah. Jadi tak betul lah kalau orang kata dia menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Bukan. Nabi Ibrahim dia tak sembah, dia kata sebab dia mencari. Ya, dia mencari. Dia betul lah. Kadang-kadang orang dia salah faham, dia kata macam tu.
Kemudiannya falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Bila mana dia melihat pada bulan yang terbit, maka dia kata inilah Tuhanku. Ya, falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tetapi bila mana bulan itu terbenam, Nabi Ibrahim kata apa? Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku ni masuk dalam orang-orang yang sesat. Ya, mula-mula tengok bintang, kemudian tengok pada bulan. Nabi Ibrahim kata ini Tuhanku. Kemudian pula afalamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dan bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam tengok pada matahari yang terbit, dia berkata hadza rabbi, ini Tuhanku. Sebab yang ni lebih besar kan. Matahari itu nampak lebih besar pada bulan daripada bintang. Tetapi bila mana matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan. Ya, ni. Maksudnya, ya, pada zaman Nabi Ibrahim pun memang dah ada. Sebelum Nabi Ibrahim pun dah wujud penyembahan kepada benda-benda ni. Begitu dulu. Itu cerita dulu dah. Hari ni, dia cerita hari ni pula. Hari ni, ya, yang mana orang bukan Islam, memang dengan kepercayaan dia lah. Ni kita orang Islam ni. Memang dia sembah Allah. Tapi hakikatnya orang Islam yang jauh pada agama, dia lebih menyembah kepada kebendaan. Menyembah duit. Sebab dia kata duit inilah yang bagi rezeki pada dia. Ya. Hingga dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai hamba. Bukan maksud dia sembah duit itu, dia pergi ambil duit dia tetap setuju, bukan. Tetapi padanya duit itu segala-galanya. Kan keluar siang malam bawa kerja macam ni tak. Nak cari duit tak. Sebab dia tak yakin yang Allah Ta'ala bagi duit, bagi rezeki. Ya, duit itu sebahagian dari rezeki. Rezeki itu luas. Rezeki Allah Ta'ala bagi dalam bentuk kesihatan, rezeki juga dalam bentuk kebahagiaan, rezeki juga dalam bentuk ketenangan, kawan-kawan yang baik, rezeki lah tu. Tapi dia hanya faham rezeki itu duit. Tu sibuk cari duit. Cari-cari tak jumpa, bukan tak jumpa, dapatlah kan. Tapi dia mengabaikan ibadah ni, ceritanya ni lah. Ya. Akhir zaman ini, ya, umat aku ni, ya, bukan dia menyembah Rasulullah, bukan menyembah pada ni kan. Bukan menyembah pada bentuk itu ada ajaran yang sesat tu. Tapi pada kefahaman umat akhir zaman ni kebendaan lah. Lebih pada kebendaan. Apa sajalah duit, ya, kenderaan, macam-macam lah. Ya, harta, kuasa, macam tu. Ya, hingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Kemudian ada hikmah yang ke-261. La yalzamu min thubutil khususiyati adamu wasfil bashariyah. Innama masalul khususiyati ka isyraqi syamsin nahari. Zaharat fil ufuqil walaysatu minhu. Walaysat minhu taratun tusyriku syamsul awsafihi ala laini wujudika wa taratan yaghbidu dhalika anka wa yaruddaka ila hududika fannaharu laysa minka wal ilaika walakinnahu waridun alaika. Maksudnya adanya sifat-sifat khususiyah kewalian itu tidak melazimkan lenyapnya sifat-sifat manusia yang biasa dan umum. Sesungguhnya contoh perumpamaan khususiyah itu bagaikan terangnya matahari di waktu siang, tampak di ufuk tetapi bukan dari ufuk. Ada kalanya terbit nur cahaya sifat-sifat Allah pada kegelapan kejadian wujudmu, dan ada kalanya dicabut dan yang demikian itu daripadamu. Maka kembali engkau ke batas-batas asal kejadianmu. Maka terang siang itu bukan daripadamu dan kepadamu, tetapi ia datang menjelang padamu. Apa dia punya keterangan ni tak? Sifat-sifat khususian kewalian seperti kasyaf. Kasyaf ni dia dapat tengok perkara yang di sebaliknya, kan? Terhadap sesuatu hal atau kekuatan yang istimewa untuk berbuat dan mengadakan sesuatu
itu semua tidak melazimkan lenyap sifat-sifat manusia yang biasa, ya? Seperti kebodohan, kemiskinan dan kelemahan. Maksudnya kalau seorang tu Allah Ta'ala bagi dia kelebihan pun tertentu, bukanlah bermaknanya dia terlindung daripada sifat-sifat kelemahan. Dia juga ada sifat kelemahan, ya. Dia juga bukan semua perkara dia tahu, ya. Dia juga ada emosi. Jadinya bukanlah bermakna bila diberi kelebihan itu maknanya menjadikan dia tu dah seolah-olah perfect daripada segala benda. Kan? Para nabi, kan? Para nabi, para anbiya ni, ya, yang mana Allah Ta'ala kurniakan keistimewaan kepada mereka lah, khususnya lah ni, kan? Mereka juga manusia. Rasulullah juga sedih, Rasulullah juga gembira, kan? Rasulullah juga marah. Sifat manusia itu tetap ada. Tidaklah menjadikan bila Nabi Rasulullah itu diangkat sebagai Nabi menghilangkan sifat kemanusiaannya, ya? Tak ada hilang pun, tetap manusia juga, cuma Allah Ta'ala beri keistimewaan. Begitu juga lah dengan wali-wali Allah ni, para awliya lah kita panggil tak, ya, yang mana Allah Ta'ala bagi mereka karamah tertentu pada mereka, tidaklah menghilangkan sifat manusia pada mereka, ya, sama juga, ya, tak ada kelebihan apa pun. Cumanya bila Allah Ta'ala muliakan mereka itu, tidaklah menjadikan mereka itu lupa diri, ya. Biasanya lah ini kehidupan macam biasa juga, tak ada apa-apa pun, ya. Sama dengan sinar matahari terhadap benda-benda yang tadinya gelap. Mendapat cahaya matahari maka berubah menjadi terang. Tetapi jika terbenam matahari itu, kembali benda-benda itu kepada kegelapannya. Sebab cahaya matahari itu tidak termasuk sifat zatnya. Maka apabila menerima nur tajalli, maka tampak keluar daripadanya sifat-sifat Allah yang menerangi zatnya. Tetapi bila ditarik kembali nur tajalli itu, maka kembalilah sifat-sifat yang asli pada manusia. Maka sifat-sifat khususiyah, keistimewaan, kewalian itu bukan sifat manusia yang asli, hanya menjelma datang kepadanya. Pada sifat-sifat yang ditentukan Allah sendiri yang memberi itu. Macam kita lah, ya? Dalam kegelapan, bila dapat sinar hidayah Allah Ta'ala dah, alhamdulillah, ya, maka kita pun dapatlah dari hamba yang taat, ya. Jadi benda ni, ya, tapi yang cerita sini tentang kegelapan ini, ibarat kita bagi perumpamaan tadilah, kalau matahari itu mungkin konteks yang besar dah, kita masuk satu bilik yang gelap di malam hari dah, teraba-raba cari barang, ya, dalam kegelapan, kan? Tiba-tiba adalah sinar cahaya, daripada suluhan lampu kereta dari luar lah, menyuluh dah. Nak cari lilin malam blackout, tak jumpa dah. Handphone pula bateri dah kong. Jadinya harapkan sinar tu lah sementara je yang datang. Sementara kita lalu dah nampak cahaya, dan boleh cari mana dah, kan? Yang bersifat sementara dah. Jadinya ketika itu kita gunakan peluang sebaik mungkin dah untuk mencari dah. Tak ada lagi dia cari meleweh, jalan-jalan lenggang-lenggang lagi dah. Ya, sebab cahaya yang di luar tu bersifat sementara je, dia lalu je. Ya? Bukannya sebab kekal. Kalau kekal tu ada lampu, buka lampu, relax lah cari je. Lenggang-lenggang pun tak apa dah. Tapi ni bila bersifat sementara ni, manusia ni cuba, kita pun cuba sedaya mungkin lah, percepatkan diri, cuba jimatkan masa nak mencari mana lilin tadi lah. Kelang kabut cari tak? Cuba fikir kat mana. Itulah nikmat rezeki umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Bukan yang panjang pun, sementara je. Jadi sementara nyawa masih ada ni, beramal lah, kan? Sebab bila dah mati tu tak ada apa dah, tak guna dah. Jadi itulah, ya, contoh kehidupan kita ibarat tadi suluhan api kereta di luar tadilah, yang bersifat sementara, tak kekal pun, kan? Yang kekal mana tu? Ya, di syurga Allah nanti, di alam akhirat dah masuk kita akan kekal. Itu je tadi tu. Jadi inilah bagi tahu pada kitanya, apa saja kelebihannya pada kita tu tidaklah mengubah kita jadi orang yang somebody yang kita rasa, mulianya aku ni, tak ada pun. Sementara kita pinjam, kan? Barang pinjam ni apa yang kita nak heboh sangat, ya? Maka kalau Allah tarik balik nikmat tu, balik kita berdasar balik. Sebab dia bersifat sementara, kan? Walaupun kita balik pada sifat asal kita, tidaklah mengubah kita sebagai hamba yang jauh pada Allah pula. Kita minta macam tu lah. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan, uji kita dengan kesusahan, uji kita dengan kesakitan,
Tidaklah mengubah kita jadi orang yang jauh pada Allah, tapi kita tetap dekat pada Allah SWT. Itulah bukti hamba-hamba yang bertakwa. Allah nak tengok benda ni ya, nak uji kita kan, nak tengok benda ni. Ada tidak sifat takwa dalam diri hamba aku ni? Yang keduanya, hikmah yang ke-262. Dalwi wujudi asarihi ala wujudi asma'ihi bi wujudi asma'ihi ala subuti awsafihi wa bi subuti awsafihi ala wujudi zatihi. إذ محال إذ يقوم الوصف بنفسه فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه ثم يردهم إلى شهود آثاره والسالكون على عكس ذلك فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين لكن لا بمعنى واحد فربما التقايا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تدليه ataupun tadallihi, ya, maksudnya terbukti dengan adanya makhluk alam atas adanya nama-nama Allah, dan dengan nama-nama itu atas adanya sifat, dan dengan pastinya adanya sifat-sifat itu adanya zat Allah. Sebab muhal ni tidak dapat diterima akal, perkara-perkara yang tak logik, ya, adanya sifat yang terdiri sendiri tanpa zat. Maka orang-orang yang majzub pertama terbuka, yang dibuka hijab lah, terlihat oleh mereka kesempurnaan zat Allah, kemudian menurun melihat sifat-sifat Allah, dan menurun pula melihat bersandar kepada nama-nama Allah, sehingga menurun melihat makhluk buatan Allah. Sebaliknya, orang salik dari bawah naik ke atas. Maka puncak orang salik sampai ke permulaannya orang majzub, dan permulaannya orang salik itulah penghabisan orang majzub, tetapi tidak bererti sama dalam segala-galanya. Hanya saja ada kalanya bertemu di jalan yang satu ketika mereka mendaki dan yang lainnya sedang menurun. Apa yang kita faham pada hikmah ini? Kata hikmah ini tak? Adanya makhluk alam ini menunjukkan, membuktikan adanya nama-nama Allah, Qadir, Alim, Hakim, Murid, ya, dan adanya nama-nama itu pastinya ada sifat-sifatnya. Bila kita melihat kepada penciptaan alam, kita nampak satu kuasa yang hebat. Kuasa yang hebat tu apa tu? Antaranya nama-nama Allah jugalah. Al-Qadir, Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Dari situ timbulnya tu. Jadi bila dengan adanya sifat-sifatnya, kudrat, iradat, ilmun, dan tiap-tiap sifat itu pasti berdiri di atas zat. Takkanlah sifat-sifat yang disebut tadi, kan, pencipta orangnya, maksudnya Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim tadi tu, dia terawang-awang macam angin tu, pastilah ada zatnya. Sebab sifat tidak berdiri sendiri. Ya, kita sebut merah. Apa yang merah? Merah tu warna, betul. Dia kata sifat, apa yang merahnya? Oh, baju merah. Kereta merah. Jadi dia sandar. Sifat tu dia kena bersandar. Kalau tidak dia tak jadi, orang tak faham. Merah, kita sebut merah tak? Yalah, apa yang merah ni? Oh, baju merah. Oh, baju tu warnanya merah, bersifat merah. Begitu juga dengan yang ni. Al-Qawi, Al-Aziz, apa benda yang qawi? Apa yang perkasa, apa yang gagahnya tu? Allah SWT yang maha gagah. Allah SWT yang maha bijaksana, disandarkan. Ya. Maka pasti pula adanya zat Allah. Sebab sifat-sifat ini bersandar pada zat Allah, pencipta tak? Al-Khaliq. Sedang sifat makhluk manusia ni ada yang majzub, yakni langsung dibukakan oleh Allah dan sampai kepada ilmu mengenal Allah. Ini para nabi, ya, para nabi lah khususnya lah, kita letak situ dulu. Ya, yang mana mereka ini bermula dari atas, terus direct
Rasulullah sendiri di Isra' Mi'rajkan, Rasulullah sendiri ya dapat tengok malaikat daripada atas lah. Maksudnya level dah tinggi lah. Bila dia angkat jadi Nabi tu level up terus. Direct terus dengan Allah lah. Bukan bermula daripada bawah ni. Dah. Dia terus. Allah buka tu hijab ni nampak lah. Jadi bertambah-tambahlah keimanan. Sebab tu bila mana Rasulullah diuji di Mekah 13 tahun. Ya, motivasi Nabi pun dia bukan dia kata longgar, tetapi diuji-uji macam tu. Bila mana meninggalnya Abu Talib, pakcik Nabi, meninggalnya isteri kesayangan Nabi Sayyidatina Khadijah, maka Rasulullah hilang dua pembantu yang banyak membantu dakwah Nabi. Jadi Rasulullah kata kehilang yang jadi siapa nak bantu apa lagi ni kan. Jadi motivasi tu agak ni lah ya. Lepas tu Allah Ta'ala hadiahkan. Kemudian berdakwah pula di Taif. Ingat kau orang Taif nak terima lah. Rupanya kalau balik batu kena halau. Lagi dah down. Jadi Allah Ta'ala hadiahkan Isra' dan Mi'raj tu. Angkat Nabi naik ke langit. Kau tengok. Di dunia dulu mungkin engkau hanya mendengar daripada Jibril alaihissalam cerita kat engkau lah tentang syurga, tentang neraka, tentang ni tak. Hari ni aku angkat kau tengok sendiri benda yang ni. Jadi bila Rasulullah tengok tadi peristiwa-peristiwa ni dengan menaiki burak, jumpa dengan semua para nabi tak? Di tingkat-tingkat lagi jumpa dengan nabi-nabi, solat dengan para nabi yang dulu punya berapa ratus ribu dah. Di Masjid Al-Aqsa kan. Di Al-Quds tak? Makanya bila tengok naik setiap langit jumpa dengan tiap-tiap nabi tu. Jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, kan? Nabi Isa, kan? Jumpa dengan nabi-nabi ini yang setiap nabi ini beri semangat kepada Rasulullah. Nak turun kok mana lagi? Motivasi semangat nak turun mana lagi? Bila dah dimotivasi begini, naik terus jumpa, tengok syurga, tengok neraka, bertemu dengan Allah. Ya, jumpa dengan Nabi Ibrahim kan di Baitul Ma'mur. Jadi apa lagi yang menyebabkan motivasi Rasulullah boleh turun? Tak turun dah. Balik semula ke bumi, ya, jumpa dengan siapa-siapa pun tak heran dah. Sebab dah mantap benda tu. Dah, ini para nabi kita tak ada jadi macam tu dah. Tapi kalau ada orang mengaku macam tu, maksudnya dia ada something wrong lah. Kan? Tiba-tiba dia mengaku jumpa Tuhan, tiba-tiba dia mengaku jumpa nabi tu, jumpa sini. Dah, mengaku lah. Tapi tak dapat diproofkan kan. Ada something wrong lah tu. Tapi yang lebih tak. Rasul angkat terus duduk. Ni. Di dunia dulu kau hanya dengar kan. Ni kau tengok sendiri. Payah tu dengan mata kepala tengok syurga tak? Tengok ni Allah Ta'ala bagi yang tak turun dah. Ya, semangat tu, motivasi tu. Jadi ini para nabi lah. Bukan dari bawah saluran yang umum macam kita tak boleh. Kita ni orang bisya-bisya je. Jadi kena mula dari bawah. Kena menuntut ilmu, kena beramal dengan ilmu, kena rajin beribadah. Kan? Baru dah kita takarub kepada Allah Ta'ala kan? Tapi bila mana seorang tu dia mendakwa terus macam tu, dah kita level manusia tak sampai. Ya. Lepas Nabi, level paling tinggi siapa? Sahabat lah. Kan? Sahabat lah sebab mereka duduk dengan Nabi, berkomunikasi dengan Nabi, ya, sama-sama susah senang bersama dengan Nabi. Para sahabat level paling tinggi. Lepas tu siapa turun lagi? Tabi'in, itu level yang terbaik. Lepas daripada tu tak ada lah. Ya, cuma orang awliya orang ni je lah. Tapi kalau orang tu dia mendakwa satu kan, bikin tu. Ini betul tak betul dia cakap ni. Kan? Benda tak dapat di-proof pula. Dia takkan hanya keyakinan. Kan? Takkan tak saya cakap pun saya mana bohong orang nanti tu. Sebab lagi dia manusia, dia tetap berlaku. Manusia biasa, dia tetap berlaku lah. Kan? Sedangkan para sahabat pun ada yang terhilaf sesama sendiri kan. Jadinya kita kena hati-hati tu je lah. Dari akhir zaman ni kan, kita tak boleh telan bulat-bulat. Tetap kena kebuat second opinion, cari pandangan yang kedua. Kita kena double check balik kalau satu perkara yang datang tu benda yang pada kita macam tak logik je tak. Kita kena check balik kan. Bukan boleh terima bulat-bulat. Sabar dulu dah, check dulu. Sebab tu kata tabayun. Ya, apa itu tabayun? Berhati-hati, semak dulu. Betul tak betul sumber berita ni? Berkami-kami telan. Tetapi bila mana kebanyakan hari ini dia kumpulan-kumpulan ajaran sesat ke siapa pun, dia telah menanamkan satu sifat, iaitu sifat taksub. Ni yang akhir zaman ni banyak ni masalah.
Jadi bila tanamkan pada pengikut dia sifat taksub, iaitu kumpulan aku yang terbaik, ya, aku punya ni yang terbaik, makanya di situ dia telah menutup semua kebenaran. Bila didatangkan kebenaran kepada dia pun tertutup, dia takkan nampaknya lah, sebab telah ditutup dengan sifat taksub. Sebab tu kita tengok kalau ajaran sesat ni kan, yang masuk ni bukan jalan-jalan orang, bukan orang biasa-biasa kan. Ada orang yang berharta, ada orang berpangkat. Kenapa ya? Sebab ni lah. Pertama nak cari kebenaran, kemudian pada dia sangkaan dia kebenaran tu hanya datang dalam kumpulan dia sahaja. Selain daripada kumpulan ni semua tak betul. Kumpulan aku saja yang betul. Lepas tu ada orang dia tak mari solat jemaah. Tanya kan, kenapa tak datang solat jemaah? Saya tak adalah, saya bayang di surau masjid, minta maaf lah. Datang surau masjid tu bukan orang betul pun, bukan orang ikhlas pun. Apa kerja kau nak nilai orang ikhlas tak ikhlas? Apa hak kita nak tentukan orang tu ikhlas? Tak dia lah, kita jawab depan Allah Ta'ala lah. Nabi hari terakhir sebelum wafat pun Rasulullah sempat lagi solat berjemaah. Tiba-tiba ada orang yang berpahaman. Memang ada orang faham macam ni. Saya bukan tak nak pergi masjid, tapi tak betul dia orang tu. Apa nak tengok orang? Kan? Kita pun tuan-tuan, kata solat pun, ya, ditakdirkan lagu semua orang tak betul lah. Kita seorang yang betul tak? Kita yang Allah terima, tak apa, tak masalah pun. Kenapa kita nak mesti tengok orang kan? Inilah ditanam dalam doktrin-doktrin yang tanam dalam pemikiran mereka. Supaya takut. Bila bercampur dengan orang biasa yang bukan kumpulan dia, bila berlaku dialog, orang tu berdialog lah. Dia nak kata kumpulan dia betul, orang tu jawab balik hujah dia. Orang tu bagi lagi hujah, dalil. Dia pun dah confused. Betul juga tak? Aku ingatkan kumpulan aku je betul kan? Jadi tu. Dia takut benda ni, maka ditutup siap-siap taksub. Ya, ketua kita yang terbaik, kumpulan kita lah yang terbaik, orang lain semua tak betul. Ini semua perangai Yahudi laknatullah. Sebiji perangai Yahudi. Lepas tu dia orang boleh berani, senang-senang dia orang bunuh kanak-kanak pun dia tak kisah. Sebab Yahudi ini meletakkan diri mereka ni paling mulia, anak Tuhan, tentera-tentera Tuhan. Letak label terus macam tu. Sebab tu mereka memandang rendah. Sebab tu pada mereka, dia bunuh selain pada agama dia. Walaupun Islam, walaupun Kristian, tak ada masalah. Sebab mereka telah meletakkan doktrin dalam pemikiran mereka, hanya agama kami sahaja yang benar, yang betul, agama lain semua salah. Itu ya. Kenapa bukti dia mereka kata? Sebab Nabi-Nabi semua turun daripada agama kami, orang Yahudi. Nabi-Nabi majoriti daripada bangsa Yahudi. No, jadi kami yang terbaik. Bangsa Arab berapa orang kan, dalam 4 orang. Nabi bukan daripada bangsa Arab, bukan dalam 4 orang lah anggarannya. Kan? Rasulullah, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya, antaranya itu daripada bangsa Arab, yang ni semua Yahudi. Itu ini telah ditanam. Sebab tu kita tak pelik kenapa orang Israel dia boleh bunuh kanak-kanak, dia boleh pergi bom hospital. Sebab pada dia semua orang tak betul, dia seorangnya, dan dia seorang bangsa yang mulia, kan? Anak Tuhan, kan? Tu kita faham macam tu. Sebab tu kita yang pelik, kenapa dia orang sanggup ya? Bukan maksud sanggup. Bila taksub telah menutupi diri, dia hilang semua sifat perikemanusiaan pun dia hilang. Itu sebab manusia bila ditutup dengan taksub. Bila datang kebenaran dia takkan terima. Sebab tu mereka ni orang Yahudi, mereka bunuh para nabi. Mereka bunuh para nabi. Tak tahu dia apa masalah ni. Sebab mereka ni terlalu rasa diri mereka terlalu baik. Hebat sangat mereka ni nak. Hingga Nabi Isa AS kan, Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit. Yang dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi itulah kita jangan macam ni. Dalam beragama ni jangan taksub, dia menutup kebenaran, tak boleh terima langsung pandangan orang lain. Hanya kita saja yang betul. Orang semua tak betul. Tak, no. Terutama dalam isu-isu fiqah, masalah-masalah fiqah. Itu memang terbuka lah. Perbahasan dia lah. Janganlah kita tanam hanya letak satu benda tu. Hingga kita sanggup meletakkan saudara kisah akidah kita keluar daripada Islam, lagi bahaya. Ini yang doktrin orang Yahudi. Sebab tu kita jangan pelik. Kenapa mereka sanggup bunuh? Bukan bunuh orang dewasa, tentera tak, tapi dia bunuh orang awam. Sebab ini, dalam diri mereka hanya mereka yang terbaik, dan apa yang mereka buat ni, bunuh orang ni memang layak pun dia orang mati. Memang layak mati pun. Jadi hati-hati tak. Buang juga taksub macam tu. Dan ada yang melalui jalan biasa lah, macam kita lah, mula dari bawah lah, jalan biasa dari bawah ke atas, iaitu orang yang disebut orang salikin. Suluk tu apa? Jalan.
yang mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dua yang tuan. Dia suluk ni benda yang baik, tak nak salah. Tak apa. Tapi bila mana suluk, kita mencari jalan untuk dekat pada Allah dengan bukan daripada jalan yang Nabi tunjuk, bukan dengan panduan wahyu, majoriti kebanyakannya semua tersasar ke laut. Akhirnya dia akan jadi macam tu. Bila tidak dipandu dengan sunnah, tidak dipandu dengan wahyu kepada Allah, dia akan ke laut. Walaupun mereka mendakwa kami lah kumpulan yang paling dekat dengan Allah, kami lah kumpulan yang terbaik, kami menjaga-jaga ini. Tapi ada benda yang dia tak ikut apa yang Nabi tunjuk, ke laut jugalah. Walaupun siapa pun mereka ni lah, orang salik ni. Dan keduanya, selama belum mencapai puncak akhirannya belum dapat dijadikan guru yang dapat ditiru. Orang majzub jika belum mengetahui perjalanan orang salik, dan orang salik jika belum sampai ke puncak yang dapat dibukakan bagi orang majzub. Ya, bila mana Allah Ta'ala buka pada mereka ni ya, pandangan, kefahaman. Sebab tu kita kena selalu berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Seperti mana doa yang Rasulullah bacakan ke atas Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kita minta ni. Tu kena baca. Kan? Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, bagi kami kefahaman agama. Dan bagi kami, ya Allah, ilmu takwil. Apa itu takwil? Bukan kita pandai-pandai mentafsir sendiri, tak. Tetapi kita memahami kehendak agama. Bukan suruh tinggi-tinggi, tuan-tuan. Bila kita dengar je azan, di manakah sepatutnya aku berada sekarang? Okey ya? Itu je lah. Dan kita tahu pada waktu sekian-sekian di mana kita waktu berada. Kalau kita berhadapan dengan situasi sekian-sekian, apa perlu kita buat? Itu je lah. Kan? May yuridillahu khaira fayufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman agama. Ini kefahaman agama semua orang tak dapat, tuan-tuan. Bukan semua orang dia boleh mendakwa, walaupun memang rajin ulang alik ke surau, ke masjid pun, belum tentu dia dapat kefahaman agama. Kadang-kadang dia memahami agama dalam konteks yang sempit. Pada dia ini agama tak, meletakkan satu konteks yang sempit hingga menolak orang lain. Tak ada ya. Kita nak biarlah kita faham agama dalam kita meraihkan pandangan, kita memahami kefahaman agama dalam kita mengharmonikan keadaan. Sono hidup macam tu tak. Jadi itulah kita minta pada Allah. Ini doa ni memang suajur kita baca. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Minta pada Allah kefahaman agama. Ya, nak memahami agama bukan dalam konteks dalam masa yang sekejap. Kadang ambil masa yang lama untuk memahami agama. Dia bukan terus faham macam tu tak. Dan bukan semua orang yang menyampaikan agama pun dia memahami agama. Kalau pada sahabat sendiri, sesama mereka pun berbeza pandangan saya cakap tadi. Sayyidina Abu Bakar dengan para sahabat yang lain. Bila turunnya wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, dalam surah Al-Maidah disebut, nah, pada hari ini telah kami sempurnakan agamamu. Kan? Dan juga kami redha, Allah Ta'ala redha Islam sebagai agama kan. Ya. Bila-bila turun ayat ni, semua sahabat seronok, mereka gembira. Sebab apa? Agama kita telah sempurna. Alhamdulillah. Jadi lepas ni, bila kita nak beramal, tak perlu lagi tunggu wahyu. Sebab dah komplit. Agama dah sempurna. Jadi kalau hari ni orang mendakwa lagi, ada lagi amalan-amalan yang Nabi tak ajar, dia bohong. Dia telah menghina Nabi. Seolah-olah Nabi sembunyikan perkara yang tak benar, hingga menyebabkan kita tak tahu amalan ni. Dia telah menghina Nabi, dia telah menghina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kami telah sempurnakan agama kamu. Macam mana dia kata, ada lagi amalan yang Rasulullah tak tunjuk pada kita ni. Ada lagi ya. Jadi, dia sendiri meletakkan diri dia sebagai Nabi pula. Jadi, hati-hati. Ya. Jadi, bila turun ayat ni, sahabat-sahabat seronok. Sebab agama dah sempurna. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar, dia menangis? Orang lain semua seronok, dia seorang menangis. Sebab apa? Bila tanya kenapa orang menangis? Pula kan bagus, agama kita dah sempurna. Memang agama kita semua dah bagus. Tapi kena ingat, bila agama dah sempurna, makanya Nabi tu dah bawa semua risalah yang Allah suruhkan.
Bila dah habis misi yang dia bawa, mission yang dia bawa, Allah Ta'ala akan panggil dia balik. Maksudnya Nabi akan wafat setahun sebelum Rasulullah wafat kan. Jadi Allah Ta'ala akan panggil balik lah. Sebab tu dia menangis. Jadi bila sahabat tengok betul, orang pakai sedih dah pula. Tadi pakai seronok. Kan? Ni nak dapatkan kefahaman ni. Kan? Sebab tu bila mana Sayyidina Abu Bakar ni, iman dia ditimbang. Ada tempat, ditimbangkan semua iman orang lain. Tinggi lagi iman, berat lagi. Iman Sayyidina Abu Bakar ni. Dia punya kefahaman dia. Kan? Kita tak ada nak dapat macam tu kefahaman. Tapi sekurang-kurangnya kita ni, kefahaman agama kita tahu meletakkan yang antara kepentingan duniawi dengan kepentingan ukhrawi. Mana kita nak utamakan? Itu ya. Jangan suruh nak turun pening-pening jauh-jauh sangat, tak payah. Antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Bila dah dengar azan, bila masuk waktu solat, apa perlu kita buat? Itu je lah kita nak. Ya? Antara dua ke ni tak? Kemudiannya, dalam hikmah yang ke-263, la ya'lamu qadrul anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakuti kama la tazharu anwarus samai illa fi syahadatil mulki. Tidak dapat diketahui nilai kebesaran nur hati dan situ rahsia dalam alam malakut yang gaib, sebagaimana matahari, bulan, bintang itu hanya terang di alam mulk dunia ini. Ya, yang kita nampak matahari itu bersinar, bulan bintang bersinar, bulan bercahaya, matahari itu memberikan cahaya, menyuburkan tanaman itu semua, itu kita nampak segi zahirnya sahaja. Hakikatnya dia datang dari mana? Daripada Allah SWT. Kan? Sebab tu kita apa saja kita dapat, apa saja kita tengok, semuanya kembali semula kepada Allah. Dia nampak kebesaran Allah di situ kan. Letak semua, apa sajalah. Sebab tu dalam bab mendapat nikmat rezeki, dapat kelebihan-kelebihan tertentu, ya, banyak kita sebut haza min fadli rabbi. Ini semua adalah anugerah Tuhan bagi pada aku. Kan? Sebab apa Allah Ta'ala nak tengok sama ada aku ni beriman atau aku ni kufur. Allah Ta'ala bagi sedikit kita kelebihan, ya, jangan kita mendakwa saya yang sebenarnya ni, saya yang usaha ni, saya yang ni, saya dah payah. Letak Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala yang bagi. Kan? Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi pada orang lain pun boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi pada kita? Kenapa kita boleh ada kat surau? Kenapa orang lain boleh ada kat surau? Jangan kita perasan kita bagus. Tak. Tapi Allah pilih kita sebab Allah Ta'ala nak bagi sesuatu pada kita. Kita fikir macam tu lah. Sebab kita nak elakkan daripada tipu daya syaitan. Kan? Bila mana syaitan ini, dia tipu orang-orang, orang awam khususnya, dengan cara begini. Dia rajin datang surau, rajin datang kuliah, makanya aku ni bagus lagi pada jiran-jiran aku ni. Kan? Dalam lorong aku ni, aku yang panggil orang ni mana ada. Jangan. Allah Ta'ala pilih kita tu sebab ada sebab yang Allah Ta'ala suka dengan kita. Ada benda yang kita buat Allah Ta'ala suka tak? Jadi Allah pilih kita lah. Bukan Allah Ta'ala bagi, tak bagi tak? Ada benda yang mana Allah Ta'ala bagi peluang pada kita tak? Ni, kita nak yang ni ya. Kan? Jadi jangan ada sifat rasa sonok, rasa bangga tak? Kita anggap ini satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Ya? Orang lain tak bagi, kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala juga bagi pada orang lain. Macam mana kita dapat macam tu lah. Lebih lagi pun tak apalah tak. Hikmah yang ke-264, wujdanu samarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai ajilan. Terasanya kelazatan buah taat kehidupan ketika hidup di dunia sebagai bukti berita gembira bagi orang yang beramal atas adanya pahala yang segera di akhirat kelak. Rasulullah SAW telah bersabda, pasti akan dapat merasakan kelazatan iman siapa yang benar-benar rela bertuhan kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad SAW dan beragama Islam. Buah iman itu ialah bertambahnya keyakinan, merasa senang melakukan ibadat, bertambah puas menerima segala ajaran tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Maka siapa yang dapat merasakan semua itu sebagai tanda diterima amal dan akan mendapat pembalasan pahala kelak di akhirat sebagaimana telah mendapat rasa lazat dan enaknya di dunia. Ya. Dalam iman tak sebut pula kan, ya, buah iman itu, ya, kita rasa bahagia itu bila mana harta kita banyak, ya, kawan-kawan ramai,
Ya, kemudian duit pun penuh je kat bank dah sebut pun. Dan bila mana buah iman itu ialah bertambahnya keyakinan kita. Rasa senang melakukan ibadat. Seronok melakukan ibadat. Tak rasa beban pun. Kita tuan-tuan, kita nak tengok level iman kita ni macam mana, ialah bila mana kita melaksanakan ibadat. Kalau kita merasakan ibadat itu, Allah, nak semayang lagi, leceh betul lah. Kan? Ada ujian pada orang perempuan macam ni, kan? Dah pakai bedak penuh kat pipi, turun kincu dah bubuh semua, dah pakai apa eyeshadow gedebuk-gedebuk. Masuk semayang, leceh nak semayang tu, kadang-kadang nak letak bedak balik. Lah, susah lah. Kan? Tu dia orang selalu buat jamak takdan. Kan? Zuhur dengan asar. Dekat-dekat ujung Zuhur sekarang, dekat-dekat nak masuk asar baru buat Zuhur. Sekarang tu jamak dengan asar senang, sebab bedak pakai sekali je lah. Kan? Tak payah pakai banyak-banyak kan. Pada dia rasa tu benda tu berat, susah, nak leceh. Bukan tak nak semayang, tapi sekarang nak guna pakai balik bedak di kencur tu pun nak susah lah. Ya? Jadi fikir balik lah. Kan? Kita nak hiburkan bedak yang sekupang dua tu ke, kita nak cari redha Allah Ta'ala yang lagi besar pada tu tak? Kita fikir yang tu je lah. Ya? Sama je, setiap orang dia ada ujian yang berbeza. Tak? Orang lelaki cara orang lelaki berbeza tak? Tapi kalau si umum macam tu lah kadang-kadang kan. Bukan tak nak semayang, tapi sekarang tu kejap-kejap dia jangan semayang. Dekat asar kau semayang kan senang, dia bedak sekali je. Bertambah puas menerima segala ajaran tuntunan Allah ini. Bila kita rasa macam ni seronok, belajar agama seronok, buat ibadah seronok, insya-Allah kita dalam keadaan iman yang konsisten lah. Cuma kita minta pada Allah kekalkan kekonsistenan iman kita itu. Jangan kita turun naik. Ada waktu kita rasa malas, ada waktu kita rasa susah lah. Biarlah konsisten, nak minta. Yang hikmah yang ke-265, kaifa tatlubul iwada ala amali huwa mutasaddiqun bihi alaika am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Bagaimana engkau akan minta upah terhadap sesuatu amal yang Allah sendiri yang bersedekah kepadamu amal itu, dan bagaimanakah engkau minta balasan atas suatu keikhlasan padahal Allah sendiri yang memberi hidayah keikhlasan itu kepadamu. Amal yang boleh minta upah, keterangan ni lah, amal yang boleh minta upah ialah apabila amal itu menguntungkan atau menghindarkan kerugian terhadap siapa yang engkau beramal untuknya. Sedang amal ibadah itu sungguhnya tidak menguntungkan Tuhan. Ya? Amal ni kita minta upah bila mana kita buat sesuatu dia menguntungkan pihak yang mengupah kita. Contoh kita buat rumah kan, kita bayar upah pada tukang rumah. Sebab apa? Dia buat rumah, kita untunglah sebab kita dapat rumah sebiji. Okey betul tak? Jadi kita layaklah membayar upah kepada tukang rumah. Kita pergi servis kereta kita tak? Dia tukar minyak hitam ke, dia buat balancing, alignment semua tak? Kita bayar upah pada pomen tu. Layaklah sebab kita dapat keuntungan. Kereta aku pun selamat, dia dah servis. Tetapi dalam ibadat, untung celah mana? Bila dalam ibadat, sibuk minta upah pada Allah ni, apa hal? Sebab kalau kita tak semayang pun Allah tak rugi apa. Kalau kita solat rajin pun Allah tak untung apa-apa. Sebab setiap amalan yang kita buat semua untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum. Kamu berbuat baik, kamu buat baik untuk diri kamu. Benda yang kita buat tu untuk diri kita. Bukannya untuk Allah. Maksudnya bukan untuk Allah itu ialah bukan menguntungkan Allah pun. Dalam hadis qudsi pun dah sebut, kalau semua manusia ni sembah Allah, tidaklah bertambah kerajaan Allah tu. Kalau semua penduduk bumi ni boikot tak nak sembah Allah, tidaklah menjatuhkan kerajaan Allah pun. Tak ada apa-apa. Sebab kita yang rugi kita. Kalau kita tak solat, kalau kita tak beramal, yang rugi kita, Allah tak rugi. Kalau kita rajin beramal pun, rajin beribadat pun, yang untung kita, Allah tak untung pun. Biasa je, tidak berubah apa-apa pun. Sebab Allah tidak berhajatkan pada benda ni. Bukan macam majikan, bukan macam toki. Kalau pekerja dia boikot, semua tak nak mari kerja tak. Toki dia susah hati tak. Aduh, macam mana ni aku nak keluarkan produk ni, hari ni semua orang boikot. Tak nak mari kerja kan.
Semua pakai loya, susah hati dia. Sebab memberi kesan kepada dia. Produk dia tak keluar sebab orang main boycott. Itu betul lah tu. Jadi jangan kita letakkan Allah Ta'ala macam toki. Ya, macam bos. Itu manusia. Kalau semua boycott, di mana dia akan rugi. Tapi Allah Ta'ala tak ada apa. Sebab setiap amal yang kita buat itu untuk diri kita sendiri. Ini sebut tadi. Yang tidak menolak mudarat terhadap Tuhan. Bahkan semua amal itu kembali kepada yang beramal sendiri. Lebih-lebih, ya, amal perbuatan itu sebagai sedekah dari Tuhan. Sedekah tu dia ni. Kita boleh mari semayang, kita boleh mari kuliah ni. Allah sedekah waktu pada kita untuk kita peruntukkan datang untuk dengar kuliah, datang untuk solat jemaah. Kan? Allah sedekah pada kita benda tu. Bagi. Kan? Sedang keikhlasan beramal itu suatu hadiah yang sangat berharga dari Tuhan pula. Kan? Kita datang dengan penuh keikhlasan. Allah Ta'ala dah sedekahkan waktu. Maksudnya Allah lapangkan waktu kita untuk datang mendengar kuliah, untuk datang solat jemaah. Dan kita pula datang dengan penuh keikhlasan. Itu hadiah, bonus. Ya, ada orang datang dia cari, apa Ustaz dia cakap, aku nak viralkan. Benda-benda apa yang dia buat kontroversi aku nak viralkan. Ada orang datang dengan niat macam tu kan. Ada orang datang sebab apa? Aku nak cari mana kawan aku yang hutang hari tu. Dia mari tidak hari tu. Hari tu janji nak bayar ni, kata hari ni dia mari tak. Ada orang datang sebab tu. Bukan sebab nak dengar kuliah. Tapi nak mana dia? Tak nampak pula hari ni kan. Hari tu kata nyanyi kan. Macam-macam niat orang. Tapi kita ni kalau betul kisah Allah Ta'ala, itu satu hadiah lah. Al-Wasiti berkata, menuntut balasan dan atas amal taat itu disebabkan oleh kerana lupa terhadap kurniaan pemberian Allah Ta'ala. Kita jangan menuntut. Sebab apa? Sebab kita tak sedar. Kadang-kadang Allah Ta'ala telah memenuhi apa yang kita nak. Ya? Kita tak sedar. Sepanjang kita beribadat ini, Alhamdulillah, kita tak pernah sakit pelik-pelik. Anak-anak pun sihat, semua dah. Itu kita tak sedar dah. Tapi kita menuntut benda yang kadang-kadang kita kata pada kita benda tu, pada kita lah. Benda tu selalu penting. Nak jadi kaya kan. Penting sangat jadi kaya dah. Allah bagi kaya dah. Dia tak sedar dah. Setiap minggu makan sekaya tu boleh ya. Tak ada masalah pun kan. Dia tak sedar yang tu. Jadi nikmat kesenangan, nikmat kebahagiaan Allah Ta'ala bagi pada dia tak sedar. Dia nampak yang tu je dah. Tu. Ya. Sebab tu kita janganlah kita menuntut. Doa lah minta. Minta tak. Jangan, apa maksud menuntut ni kan. Kan. Menuntut dia bungkit balik. Ya Allah, aku dah semayang banyak kali, dah setiap hari, setiap minggu hari, tak dapat pun. Menuntut tak? Dah buat ni dah. Macam anak kita dah kadang-kadang. Kan? Dia dah beritahu kita, dia nak tuntut sesuatu dah. Ni mak, ni Along dah basuh baju, dah kemas dapur, dah ada semua dah. Nak upah. Ada dah benda tu. Kan? Kalau tiba-tiba rajin semacam, ada lah benda dia nak. Kan? Adalah tu orang dengar je lah apa dia nak kan. Tiba-tiba rajin semacam kan. Ya, itu semua makhluk lah. Abdul Abbar bin Atta'ullah ketika ditanya amal perbuatan apakah yang terdekat kepada murka Allah. Jawabnya, melihat diri dengan perbuatannya. Ya, apa itu maksud melihat diri dengan perbuatan dia? Dia rasa hebat dengan amalan dia lah. Semayang ni, takkan Allah tak bagi lah. Dan lebih dari itu menuntut upah balasan atas kelakuan amalnya. Ya. Jadi bukan kita menuntut. Ya, maksudnya kita minta pada Allah itu ialah yang mana permohonan kita. Ya Allah bagi aku rezeki yang luas. Itu mohonan minta. Menuntut tadi bila mana kita ungkit. Ya, kita ungkit balik. Aku dah buat, kita persoalkan. Aku dah buat, kenapa tak dapat? Ya. Tak. Macam pekerja dengan majikan pula. Aku dah buat ni report semua aku dah buat. Kenapa tak naik pangkat lagi ni? Kan? Semua benda aku dah buat ni. Kan? Itu sama manusia. Dengan Allah tidak demikian. Kemudian hikmah yang ke-266. Qaumun tasbiqu anwaruhum azkaruhum wa qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la azkara wa la anwar. Na'udzubillah min zalik. Zakirun zakara liyastanira qalbuhu fakana zakiran wa zakirun istanara qalbuhu fakana zakiran walladhi istawat azkaruhu wa anwaruhu wa bi dzikrihi bitahdi binurihi yuqtada. Maksudnya segolongan sebahagian orang nur imannya mendahului daripada zikirnya dan sebahagian zikirnya mendahului nur imannya
Dan ada pula golongan yang beriringan antara nur dengan zikirnya. Dan ada pula kaum yang tidak ada zikir dan tidak ada nur. Na'udzubillah min zalik. Kami berlindung kepada Allah dari golongan yang tidak ada zikir dan tidak ada nur itu. Ada yang berzikir untuk mendapatkan nur terang hatinya, maka disebut berzikir. Dan ada yang telah terang nur hatinya, ini pun juga berzikir. Sedang orang yang sama berbanding antara zikir dengan nurnya, maka dengan zikirnya dapat hidayat dan dengan nurnya dapat diikuti. Golongan yang mendapat nur sebelum zikir ialah sebahagian tersebut dalam ayat yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah menentukan rahmatnya pada siapa yang dikehendakinya. Ya, ataupun yahdi man yasha. Allah Taala bagi hidayah pada siapa yang nak. Bukan semestinya orang tu jaga ibadat akhir dapat hidayah. Ada orang dengan cara begitu. Ada orang yang bila mana dia melakukan dosa, melakukan maksiat, kan? Dia Allah Taala campakkan hidayah pada dia. Maka dia tersedar, ya Allah, selama ni aku banyak buat dosa. Aku tak sembahyang, ya Allah, dia ubah. Ada orang macam tu. Kan? Ada orang yang kena mencari, kena berusaha untuk dapatkan hidayah. Sedang golongan yang berzikir kemudian mendapat nur ialah yang tersebut dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang benar-benar berjuang dalam jalan keredaanku pasti aku pimpin tunjukkan jalan kami. Ya, kita jaga solat, kita buat benda baik, insya-Allah pasti Allah akan bagilah petunjuk pada kita lah, dengan syarat ikhlaslah buat kerana Allah. Abu Abbas Al-Marsi berkata manusia ada dua macam. Ada yang mendapat kurnian Allah sehingga berbuat taat kepada Allah. Dan ada pula yang dengan taatnya kepada Allah mencapai kebesaran kurniaan Allah. Firman Allah SWT, Allah yashtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih untuk kurnianya siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepadanya siapa yang sungguh-sungguh datang kembali kepadanya. Orang yang betul-betul minta kepada Allah Taala akan bagi, yang risau tak. Sebab tu bila mana kita berdoa, ud'uni astajib lakum, itu janji Allah pasti confirm. Cuma dalam menentukan waktu hanya Allah Taala yang berhak. Ada orang yang berdoa itu jam juga Allah Taala bagi. Ada orang yang berdoa bukan sekarang, kau perlukan nanti, 5-6 tahun, setahun, 2 tahun, seminggu baru kau dapat. Ada benda bila mana kita minta Allah Taala bagi, tak bagi kat sini, Allah simpan kat sana. Kan? Jadi benda ni semua yang asalnya bila mana kita berdoa pasti Allah Taala bagi, tetapi sama ada di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang confirm pasti. Itu je. Tak tipu pun. Tak mesti dapat. Cuma pada kita je lah. Kadang-kadang kita minta ni kan untuk dunia kan. Minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat. Allah akan gantikan benda tu dengan benda yang lebih baik yang kita perlukan. Betul kita banyak berdoa. Kita ni manusia dah, hamba Allah ni. Kita banyak minta benda yang kita hendak, bukan benda yang kita perlu. Kita meletakkan kehendak kita itu satu keperluan. Minta kekayaan. Pada dia tak perlu, sebab kaya nanti senang aku nak bersedekah. Senang tu senang. Ini kau korun yang berotak. Kan? Dia yang merancang. Ya Allah, bila aku kaya esok, aku akan macam ni. Bohong. Sebab tu Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Sebab Allah tengok dia boleh buat. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Tak. Kalau aku bagi kau kaya, dia akan menjauhkan engkau daripada aku, engkau kekal begini, kau tetap taat. Ada orang yang mana Allah Ta'ala bagi dia kekayaan, kesenangan hidup, supaya apa? Bila dia takut, bila dia miskin, dia akan hidup kufur. Jadi Allah Ta'ala kekal dalam kekayaan. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita minta dan redha. Ya? Hikmah yang kedua, 267. Ma kana zahiru zikri illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak terjadi zikir pada lahirnya kecuali timbul dari pemikiran dan kesedaran penglihatan batin. Tiap zikir yang terjadi pada seorang itu pasti disebabkan adanya kesedaran ingat akan kebesaran dan mengharap kurniaan pemberian Allah. Zikir di sini bukan maksudnya zikir dalam bentuk subhanallah alhamdulillah. Zikir itu maksud ingat. Zikru itu maksudnya ingat pada Allah. Ya? Kita ingat pada Allah itu pasti sebabkan adanya kesedaran. Kadang-kadang ditimpa kemenangan baru ingat pada Allah. Kadang-kadang diberi kesenangan baru ingat pada Allah. Ya, jadi benda-benda macam ni lah. Kan? Dia ingat pada Allah berbagai-bagai caranya tu. Ya.
Yang hikmah yang ke-268, ashhadaka min qabli an yastashhidaka fanataqat bi ya bi ali bi a bi bi ilahiyatihi az-zawahiru wa tahaqqaqat bi ahadiyatihi al-qulubu was-sarairu. Maksudnya Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum ia menuntut kepadamu harus mengakui kebesarannya sehingga nyata mengakui ketuhanannya segala makhluk yang lahir dan nyata hakikat keesaannya dalam hati dan sir perasaan, rahsia perasaan, rahsia hati dia. Maksudnya keterangannya Allah bertajalli ke dalam hati tiap orang menurut kadar kekuatan tingkat orang itu. Sehingga iman tiap orang itu pun menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah SWT daripada kebesaran kekuasaannya. Apabila Allah telah bertajalli kepada seorang hambanya, maka tampak pada orang ini bahawa semua makhluk ini seolah-olah mengakui ketuhanannya. Sebagaimana makin yakin dalam hati sanubarinya rasa keesaan Allah SWT yang tidak bersekutu dalam zat, sifat, af'al. Af'al ini perbuatan-perbuatannya lah, kekuasaan, kebesaran dan hikmah, kebijaksanaan semua ajaran, jaminan dan peraturannya. Bila mana kita ni sentiasa mendalami ilmu agama khususnya, maka Allah Ta'ala akan buka lagi, Allah Ta'ala akan buka lagi pintu-pintu ilmu yang lain. Di situ dia akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin pada asasnya dia tengok dia cuma belajar ni, kemudian bila dia belajar dia dengan penuh ikhlas, dia nak betul-betul tahu, Allah Ta'ala buka pintu tu lagi. Bila dia tahu yang ni, Allah buka lagi. Jadi makin lama dia makin mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pun minta macam tu lah. Supaya kita bila mana kita beribadah itu kita rasa nikmat ibadah, bertambah iman kita, bertambah yakin kita pada Allah Subhanahu Taala. Berbanding kita letakkan makhluk lain lebih besar daripada Allah. Makhluk lain tu apa dia? Duit, kerja, kuasa, macam-macam benda tak letakkan Allah yang maha tinggi lah. Wallahu alam. Alhamdulillah sudah selesai mengupas hikmah yang tajuknya itu dah. Yang mana tajuk apa tentang apa tu? Tentang manusia tunduk pada alam selama belum mengenal. Dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk Allah memuliakan manusia dengan zikir. Sesungguhnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebarang kekurangan dan kelemahan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.